dan penuh hormat, kita masuki acara Wejangan Dharma dan kita undang bersama Yang Mulia Pasang Rinpoche beserta penterjemah Bapak Johan untuk menaiki panggung utama.那个灯开在后面，给我看一下。翻译，那个灯后面看一下，给我看一下。灯光啊？对。Yang di belakang apa memang ada lampu bisa dibuka? Rinpoche mungkin mau lihat sampai ke titik paling. Oh ya, oke. Namo Buddhaya. Oh呀，大家非常辛苦了时间也是太长了但是开始讲一点给你们佛法。今天做这个节目的原因是什么？那么就是会给你们分享Pertama-tama, Rinpoche appreciate sekali, menghargai kesabaran kita bahwa kita bisa duduk berjam-jam di sini. Memang kalau lihat waktu sekarang kan sudah jam sekian. Tapi Rinpoche merasa perlu untuk menyampaikan satu Buddha Dharma sebagai sharing buat kita semua. 首先，我自己没有什么大不了的一个师父，一个小和尚平凡的一个和尚。Sekali lagi Rinpoche bilang beliau bukanlah satu maha guru atau maha biksu yang besar, beliau adalah seorang biksu yang biasa-biasa saja. 那么今天的这3天的法会的节目是不可思议的一个节目。 Bahwa kegiatan kita serangkaian 3 hari ini adalah suatu program kegiatan yang luar biasa. 首先呢，我没有讲解之前，对谁来去帮助我们，哪个来去付出，怎么样的去主办了这个节目，我简单的来感恩之心的，我讲一些。 Bahwa sebelum memulai materi daripada Dharma, Rinpoche merasa perlu untuk menyampaikan sedikit bagaimana jerih payah, usaha upaya latar belakang para panitia sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan kita. 首先呢，我就是这个团体的历史不是很长，刚开始做的。这个是一路来所有的宗教不是萨玛的那种的状态的一个节目是目前为止没有这样的大型的
也没有看过，也没有实现过这样的一些情形。 bahwa Rinpoche bersama komunitas Buddhis beliau itu sebetulnya berdiri belum sangat lama. Tetapi kegiatan seperti ini didukung oleh berbagai kalangan komunitas Buddhis yang demikian besar. Tanpa itu tidak bisa kita menyelenggarakan yang sebesar seperti ini. 那么很多人太多的节目啊，不要这么想法，因为这个是我们是一个 party。什么叫做什么 party 呢？因为所有的宗教，我们真正的和平的相处，心里面的互相真心的宗教来尊敬的话，那这个世界是肯定是和平的。 Bahwa memang orang melihat kegiatan sebesar ini bagaikan satu perayaan atau party atau pesta. Tetapi sebenarnya apa yang kita mau sampaikan atau kita nyatakan di sini adalah bahwa sesama kita dan juga sesama agama satu dengan yang lainnya, paling penting adalah saling respect, saling menghargai, saling menghormati. 所以今天呢，外面的这么多的人来给你们表演，给你们就是很多的，就是给你们就是唱歌等等的节目，都是因为目标是一个宣传所有宗教bersama，一定要和平，就是这样的一个宣传。 Bahwa tadi berbagai pertunjukan dan juga dari berbagai kalangan, mungkin dari yang berbeda-beda, ya sekte atau aliran, itu sebenarnya adalah poin pentingnya adalah kebersamaan. Kalau kita bisa hidup bersama, bisa damai, maka hidup akan menjadi aman. 我今天一个小小的和尚，找到了真正的团体里面的所有不同的宗教来今天的融合在一起，超过1万多个人呢，然后就是祈祷和大家都自己的尊敬自己的宗教融合在一起的，变成一家人这样的一个状态是虽不感动。 Bahwa Rinpoche mengatakan beliau adalah sebagai biksu biasa-biasa saja, hari ini feel very much at home, merasa sangat tepat pas sekali berada di dalam forum bersama ini bahwa kita merasakan kebersamaan. 那么我发自内心里面的感谢，我们就是本地穆里奥呀，他也是付出了很多。我们来了泰国很多比丘，也是我们当地的人，也我们就是大乘的马哈亚那的，就是这边的，就是当地的来都来参加来，给你们宣传。所有宗教是帮助人的，这么一个给你们一个宣传。 Rinpoche juga dalam kesempatan ini dari dalam hati beliau yang paling dalam menyampaikan terima kasih, apresiasi para biku sangga, mungkin dari tradisi yang beragam yang berbeda, mungkin juga Romo Pandita dan seterusnya dari tradisi yang berbeda-beda, tapi semuanya memberikan dukungan sehingga kita dalam forum kebersamaan ini adalah sesuatu yang luar biasa. 那么我们的佛教的一个伟大的人，一个大护法，全印尼的数一数二的这样的一个大护法的名字叫什么呢？巴阿通，是我们巴多尼的表哥。 Bahwa kita juga perlu menyebutkan ada satu sponsor luar biasa, boleh juga disebut Dharma Pala, pendukung dan penyokong Dharma, Pak Atung, yang adalah saudara sepupu dari Pak Tony.
刚才来把阿通来了，应该还在吧？在吗？ Apakah Pak Atung masih di tempat? 非常感谢你， Sekali lagi terima kasih Pak Atung. 因为什么？宗教部长和所有政府的人呢，然后就是我们把阿通从那边的安排，然后就是布尔萨曼的所有宗教的很有意义，这个不可思议的智慧。这个是非常的，一定要觉得传下去的这种的精神的，非常圆满的，所以他付出了所有的宗教部长，一切都请来的，也是我们的巴阿通，非常感谢你。 Mengapa demikian? Karena di dalam seremonial pembukaan kemarin bahwa melalui koneksi Pak Atung dengan juga apa yang beliau usahakan, para pejabat negara, Menteri Agama, dan juga anggota-anggota DPR, anggota Dewan yang terhormat, dan juga banyak pejabat yang lain, apakah gubernur dan juga wali kota, dan juga tokoh-tokoh agama yang lainnya, kemarin telah ada di sini semua, menunjukkan kebersamaan bukan hanya di dalam agama Buddha, tapi agama Buddha dengan semua agama lainnya. Kita bersama. 当然是，然后就是我们刺激全球的大爱，真因法师来，可以发展到整个世界，哪里有灾难，哪里有就是刺激来起救苦救难的。 他们也来到这边的支持，现场直接的，然后就是现场直播电视台，这个要非常感谢所有慈济的团体和今天也应该是把那个慈济的头应该有在，非常感恩你，谢谢。 Juga Rinpoche dari dalam hatinya beliau sangat appreciate, menyatakan terima kasih dan juga sangat memuji. Yayasan Buddha Suci seperti kita tahu bahwa dalam berpuluh-puluh tahun ini punya satu moto atau tekad. Di mana ada bencana, kita berada di sana untuk menolong orang. Di mana ada penderitaan, kita hadir untuk menolong mereka. Hari ini pasukannya juga tidak sedikit, tadi sudah membawakan buat kita kebersamaan, yaitu memberi pertunjukan kepada kita. Rinpoche sangat terima kasih. 那么就是我们班尼迪亚把苏迪诺，也可以说Dr. 苏迪诺两公婆做了，然后就是这个团体的主席付出了太多了。 Rinpoche juga sangat appreciate Bapak Dr. Sutisno, Ketua Panitia kali ini, karena Rinpoche juga tahu Anda ikut di berbagai organisasi, Anda punya kontribusi luar biasa. 这一辈子的分不开的，可以说也兄弟，也可以说我的徒弟。 Dan juga orang-orang kesayangannya Rinpoche, boleh bilang kita satu keluarga dan juga boleh bilang murid-muridnya beliau. 把多尼就是付出的，刚开始这个节目的，是多尼两公婆开始要求，也我的希望，我的梦想是布尔萨曼的这样的一个，他们知道了，所以请求你们。 你们来做一个班尼迪亚来做这个节目。 Juga untuk menyebut salah satunya Pak Tony dan juga istri ya, satu keluarga, bahwa ide awalnya
inisiatifnya, itu beliau kemukakan sama Rinpoche sebagai guru bahwa ada niat untuk melakukan ini. Buat Rinpoche ini juga adalah satu impian apabila semua dari kalangan Buddha bisa kumpul bersatu dan bersama seperti hari ini, maka mimpi kita, the dream come true, mimpi kita terwujud. 接下来，我们的班尼迪亚的晚上开会到1、2点钟，1点、2点钟，为了这个节目的，每天都开会的，全部是为了这个付出的。我们就是我一个一个名字记不出来。这个团体，你们付出的真的太多了，我发自内心里面的感谢你们，我生生世世都绝不可能会忘记你们，感恩你们。 Dari lubuk hati yang paling dalam, Rinpoche juga mau menyampaikan apresiasi, syukur dan terima kasih yang tulus bahwa panitia acara ini sebetulnya mereka telah bergulat dengan begitu banyak jerih payah. Meeting hampir setiap hari, bahkan sampai jam 2 malam atau jam 2 pagi namanya. Bahwa akhirnya bisa juga terselenggara seperti ini. Rinpoche tidak akan melupakan Anda, jerih payah Anda. Mungkin tidak bisa disebut satu persatu namanya. Tapi dalam berbagai masa kehidupan, Rinpoche tidak akan melupakan Anda. 也非常的感恩，很远的来中国、新加坡、也马来西亚，然后就是加拿大，也全印尼，然后就是布甘巴鲁等等的参与了，就是今天这个节目，非常感恩你们，你们出了这个宝贵的时间。 Juga Rinpoche tidak lupa apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa banyak yang datang dari Tiongkok, datang dari Singapura, Malaysia, dan di berbagai kota di Indonesia, kota lainnya, Jakarta, Pekanbaru, dan yang lainnya. Anda telah meluangkan waktu Anda yang berharga dalam hidup ini bisa hadir di sini. Terima kasih. 那么今天也所有参加的人，不同的宗教，也不同的民族，不同的文化的人，今天所有这么宝贵、这么辛苦来，然后今天你们不怕辛苦，不怕热，今天几个小时来这边等，然后就是宣传，愿意听，愿意去讲。 愿意去学，愿意去做，我发自内心里面的感恩你们。 Dan juga Rinpoche menyampaikan terima kasih, rasa syukur yang tulus bagi semua yang hadir di sini bahwa Anda mungkin juga agama Buddha dari berbagai tradisi, ada juga mungkin dari yang bukan agama Buddha tapi Anda hadir di sini, kita juga mungkin dari latar belakang budaya, bahasa yang beragam, yang berbeda. Tapi kita semua telah bersama di sini, Anda telah meluangkan waktu berjam-jam. Mungkin tadi sore, tadi siang sedikit panas, Anda sangat sabar bisa sampai malam ini. Terima kasih. 那么就是我需要很多感谢每一个人，义工不同的跳舞的人需要谢谢，但是时间有限，所以我感谢听到这边，我开始给你们分享佛法。 Dan juga terima kasih kepada semua Dhamma worker, volunteers, para relawan yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih buat Anda semua. 首先，我们讲的是，我们的题目是讲因果，讲这个的。 Sebenarnya materi Dharma yang akan di-sharingkan oleh Rinpoche adalah 因果， Yin-Kuo, hukum sebab dan akibat. 也同时有轮回来讲这个的。 Bahwa hukum sebab dan akibat juga tidak terlepas daripada kelahiran, kematian, kelahiran,
tumimbal lahir. 首先，这个人会有和没有的这个说法是，所有宗教里面的，其实藏语来讲的话，用喷吧，这个宗教里面来讲的话，就是也好，所有宗教的来讲也好，首先90%宗教的人是相信轮回的，人格乃性的。 Bahwa tentang tumimbal lahir, kelahiran dan kematian berulang-ulang ini, memang kalau dilihat dari berbagai sudut pandang, mungkin juga sudut pandang dari berbagai agama, ada yang mengatakan bahwa kelahiran dan kematian berulang itu reinkarnasi. 那么就是轮回这个说法的过去的科学家。 现在的科学家的小小的一个区别， Bahwa tentang tumimbal lahir, kelahiran kembali ini, kalau lihat dari para ilmuwan, sudut pandang ilmuwan, saintis di zaman dulu dan yang sekarang ada sedikit beda. 过去100年前也好，几十年前也好，科学 没有这么丰富的那时候呢，因为科学不够深，很多的说法是没有轮回的，没有人格乃性的，因为我们的思想跟快乐和不快乐，人格乃性完全是没有关系的，所有一切都是我们的脑而已，也这个说法的。 Bahwa di waktu-waktu yang lampau, mungkin puluhan tahun yang sebelumnya atau ratusan tahun sebelumnya, bahwa para ilmuwan, orang yang meneliti bahwa tentang konsep tumimbal lahir, mati dan lahir berulang-ulang itu, karena konteks waktu di zaman itu, boleh bilang ilmu pengetahuan teknologi belum begitu maju seperti sekarang, maka apa yang bisa dibuktikan, mereka hanya berpikir itu tidak ada hubungan dengan senang, happy dan tidak happy-nya batin kita. Tapi mungkin itu adalah semata-mata karena proses penalaran kita, ya atau tidak. 现在科学家，美国、法国、台湾、日本，包括中国，也比较科学比较发达的国家的人的比较研究深的人，以及突破了这样的一个科学家呢。 可以说，脑、心、心脏除了之外，还是一个 material 或者是物质思想的这样的一个存在，也轮回的一个灵魂，有人格乃性的一个灵魂的存在，也是大部分都从佛教一样的，也宗教一样的，大家都。 大部分都已经认可的时候了。 Bahwa di zaman sekarang ini, para ilmuwan terutama di negara-negara yang berkembang, yang maju, misalnya Amerika, lalu Prancis, Inggris dan juga di Asia ada Taiwan, Tiongkok dan juga Jepang. Mereka juga banyak meneliti, melakukan riset tentang hal ini. Memang kalau tentang anatomi manusia, yaitu otak dan juga sinsang yaitu jantung, itu secara materi memang ada. Tetapi apakah roh, kehidupan, energi kehidupan itu akan mati, akan terlahir kembali, begitu terus-menerus berulang. Boleh bilang mereka juga ada satu kesepahaman, acceptable, bisa diterima. 首先，这个哲学，这个轮回的，就是这个哲学和科学的角度来去讲的话。 必须得今天晚上需要时间很长，所以我不要深入的，然后就是去从哲学和科学的角度来不要去讲，因为哲学和科学的角度来需要时间很长了，给你们需要分享的。那么这样的话，今天是我简单的就是一半的一个故事和
然后就是佛的故事呢，两个故事呢，一个就是轮回的存在。 Bahwa tentang tumimba lahir ini, kita bisa lihat dari sudut pandang keshe, yaitu sains, ilmu pengetahuan, murni pengetahuan, bisa juga dilihat dari zishe, yaitu filosofi, yaitu sistem penalaran kita yang tiada ujungnya itu. Tapi kalau mau kita runut dari ilmu pengetahuan, bukti-bukti ilmiah, dan juga dilihat dari sudut pandang filosofi atau metafisika, itu akan menjadi panjang detailnya. Kita nggak punya waktu malam ini membahas satu persatu, tapi Rinpoche akan mengambil beberapa contoh kisah kehidupan Sang Buddha untuk membuktikan hal ini, adanya tumimba lahir. 首先，我释迦牟尼的故事特殊的从阿那达就是去问释迦牟尼的一个前世的关系呢，大家都专心来听这个故事。 Ada satu kisah di mana murid yang paling dekat dari Sang Buddha yaitu Ananda, yang Arya Ananda, itu bertanya, konsultasi kepada Bhagawa, Sang Buddha. 首先，释迦牟尼成佛了过后，跟着阿那达来去外面去突跑去吃饭。 Ada satu kali, tentu setelah mencapai pencerahan seorang Buddha, beliau bersama muridnya Ananda itu sedang berpindah pantat, mengumpulkan makanan. 经过的路的时候呢，当地就是那边抓了2个小偷。 Bahwa dari perjalanan berpindah patah itu, ada di satu tempat kecil, itu barusan terjadi, yaitu 2 orang maling itu tertangkap. 那边的王，那边所有的人一定有这2个人必须得杀，没有杀的话，下一次偷更加的破坏，然后就是这样的又开始杀了这2个人的，就是开始了。 Bahwa menurut hukum adat di tempat itu, orang yang mencuri itu mau dihukum mati. Supaya apa? Kalau nggak tegas-tegas, nanti takutnya pencurian akan merajalela. Jadi begitulah, diputuskan mau dilakukan eksekusi. 那么就是释迦牟尼告诉阿那达那边做什么，这个是肯定是这2个是要杀了，所以我们也一定要请求救他的生命。 然后就是去阿那达和佛过去，去国王，你不要杀他。阿那达跪下来了，佛也跪下来了，所以求你不要杀这2个人。 Jadi karena melihat keramaian seperti itu, Sang Buddha tanya sama muridnya ini Ananda, apa gerangan yang sedang terjadi? Jangan-jangan 2 orang itu mungkin mau dieksekusi, karena dari jauh terlihat seperti itu. Maka Sang Buddha mengajak muridnya ini, Ananda, untuk datang mohon kepada raja atau penguasa setempat di sana, mohon supaya apa? Orang ini walaupun maling ya melakukan kesalahan, tolong jangan sampai dieksekusi atau dihukum mati. Lalu mohon demi mereka bisa diampuni. Jadi Ananda itu berlutut, Sang Buddha pun berlutut di depan raja di sana. Akhirnya bagaimana? Kira-kira diluluskan, tidak jadi dieksekusi kedua maling tersebut. 那么我们心里面想一下，一个平凡的人的生命呢，伟大的佛跪下来求，不要去杀；伟大的阿罗汉阿那达请求不要杀这2个人，为了2个生命的这样的伟大的人跪下来求，我们心里面想一下，生命的珍贵。 生命不能杀，生命杀了痛苦，杀的人痛苦也是被杀的人也是痛苦，所以呢，这个真的不可以。所以呢，然后觉得伟大的佛和阿那达跪下来了。 Dari kejadian ini kita bisa melihat kembali merenungkan bahwa orang yang biasa melakukan kesalahan lalu akan dieksekusi, dihukum mati, hukum berat. Kemudian bahwa seorang yang telah mencapai pencerahan paling sempurna, seorang Buddha,
muridnya yang juga telah menuju jalan kesucian, telah memasuki arus kesucian, dua-duanya itu berlutut untuk mohon diampuni agar jangan dilakukan eksekusi kepada seorang raja. Kenapa? Karena melihat bahwa orang yang akan dihukum mati itu adalah menghadapi satu penderitaan yang menakutkan. Sedangkan yang mau mengeksekusi, membunuh mati, melakukan hukuman, juga ada penderitaannya. Dari sini kita bisa lihat betapa berharganya hidup, sehingga kehidupan itu begitu berharga, sehingga seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna pun masih mohon supaya kehidupan jangan dihentikan. 那么就是国网友非常的感动了，然后就是我不要杀他们。佛救了他们两个过后呢，他们两个人跪下来佛的前面。 Bahwa Raja melihat seorang guru agung, guru dunia, Sang Buddha berserta muridnya ini bisa mohon seperti itu, tentu rasanya Buddha pun sangat tidak tega, sangat terharu. Oleh sebab itu kemudian maka keputusannya diampuni, tidak jadi eksekusi, tidak dihukum mati. Maka kemudian kedua maling ini yang telah bebas dari hukuman mati, dua-duanya itu berlutut di depan Buddha dan juga Ananda. 救命之恩，我从现在来跟着你，我们两个一定要跟你出家，我们也不要平凡的人，我们不要做在家人，我的生命就是你的，我的生命呢，我度化天下所有的众生，我一定要让他们重佛。这种的发言呢，跪下来哭，感动的。今天你佛啥也好，你不管你做什么也好，我的生命一切的交给你。 Kedua maling ini dia timbul rasa penyesalan dan juga rasa tobat sekonyong-konyong di saat itu, berlutut kepada Buddha dan juga muridnya yaitu Ananda, bahwa hari ini boleh bilang nyawa saya adalah diberikan kembali, saya hidup kembali karena Buddha. Oleh sebab itu saya akan melepaskan saya punya kehidupan orang biasa yang telah banyak melakukan kesalahan. Saya juga melepaskan kehidupan duniawi saya, tidak lagi terikat melekat kepada hal-hal duniawi yang lain. Saya akan sepenuhnya belajar Dharma, mengikuti Sang Guru Junjungan, mau menjadi biku. Dan juga semoga saya bisa menolong begitu banyak orang di dunia, semua makhluk. Semoga semuanya tercapai kesucian, mencapai kebuddhaan. 佛也同时的感动的结束他们两个去出家。 出家了不久，他们两个就是到了永远不要倒回来的，到了阿罗汉了。 Maka kemudian Sang Buddha pun terharu. Kedua maling ini luar biasa, punya hati yang mulia. Maka kemudian dilakukan upasampada, menerima kedua sebagai murid, sebagai biku. Dan kemudian dari maling menjadi biku, kedua biku ini akhirnya mencapai pencerahan non-returning, tidak akan kembali lagi, terlahir kembali menjadi arahat. 那么阿那达非常的好奇，我们完全是没有枪托，也没有托，什么都没有，出家了，但是做阿罗汉就是这么难。 这个人偷东西了，为什么做阿罗汉这么容易？而且呢，他是偷东西也有被杀的，为什么他出家了这么快的阿罗汉？为什么佛？请你给我们讲一下，可以吗？给请求佛了。 Melihat kejadian ini, Ananda sebagai murid terdekat Sang Buddha sangat penasaran, sangat heran. Tanya guru junjungannya, kenapa orang-orang ini tadinya adalah maling, kemudian kita selamatkan, lalu mereka bertobat menjadi biku, kok bisa cepat mencapai pencerahan, kesucian seorang arahat. Sedangkan saya, ya maksudnya Ananda,
itu bukanlah pencuri dari keluarga yang luar biasa hebat dan juga tidak melakukan kesalahan seperti itu, tidak dieksekusi. Tapi kok untuk mencapai kesucian arahat susah banget jalannya. Mohon kepada Buddha, tolong kasih penjelasan kenapa. 释迦牟尼，我告诉你，释迦牟尼说，这两个人是很多个的。师傅，我救过他们两个的生命，所以今天我那个时候发愿，我救他们的生命，我一定得度他们两个脱离这个轮回。我那个时候发愿的，所以就是现在他的果成熟了，他的已经时间到了，所以他很容易去做阿罗汉了。 Maka lalu Sang Buddha menjelaskan begini, bahwa di dalam masa yang tidak terhitung berkalpa-kalpa sebelumnya, waktu itu Sang Buddha ya sebagai satu bodhisattva calon Buddha, pernah menolong dua orang ini di dalam kehidupan yang lampau-lampau itu, menolong kedua orang ini lalu si bodhisattva calon Buddha ada bilang, di kehidupan kemudian hari ketemu lagi, pasti akan yaitu membebaskan mereka dari penderitaan, pasti akan ada waktunya, mereka bisa tercerahkan. Maka dalam kehidupan itulah yang terlihat kedua orang tersebut telah matang karmanya, jodohnya. Sehingga Sang Buddha membebaskan mereka, mereka telah dengan cepat mencapai pencerahan. Hasil daripada satu aditana, tekad seorang calon Buddha, maka terwujudlah. 我这么去救他们的生命来，曾经我们有一家人，我的爸爸和妈妈我们有3个兄弟。那么就是我们有去外面山里面、江沟里面去玩的时候，那么就是老虎，就是2个老虎是完全是没有的吃，肚子要饿死了。就是我碰到了这样的2个老虎。 Bahwa Sang Buddha juga menjelaskan di kehidupan-kehidupan yang lampau, ini ada satu keluarga, papa, mama, dan juga 3 anaknya. Satu hari sedang di hutan, sedang masuk ke dalam hutan. Pada waktu itu ketemulah ada 2 ekor harimau, 2 ekor macan ini yang sudah kelaparan berhari-hari belum makan. Maka ketemu satu situasi yang sangat kritis seperti itu. 那么就是3个兄弟里面最小的兄弟说。 我的身体，我要一定布施给这2个老虎，我要救他们2个。就是3个兄弟，以前是最小的是释迦牟尼的 life。 Bahwa maka 3 anak, ya 3 bersaudara dari keluarga tersebut melihat 2 ekor macan siap-siap menerkam karena sudah lapar sekali nggak makan. Yang paling kecil, saudara yang paling kecil ini bilang, bahwa biarlah saya yang mempersembahkan, saya berikan, berdanakan badan saya, supaya kedua ekor macan ini bisa makan dan tidak lagi mengganggu keluarganya, yaitu kakak-kakak dan papa mamanya. Maka sebetulnya anak yang paling kecil ini adalah bodhisattva, calon Buddha, yang kemudian kita kenal Buddha Sakyamuni. 那么2个哥哥说，不可能的。 完全没有在他们2个旁边去玩去了，然后上去自己的身体给他吃的时候呢，他们肚子饿到嘴巴不能打开了。那个时候拿一个木，然后就是拿自己的这样的就是血管破开，给他流血来给老虎给他填，填了过后，老虎2个精神有了，可以嘴巴打开了。 整个身体吃得完，满街都是血，剩下来孩子的骨头而已，除了任何的没有，就是剩下来骨头，除了任何的没有了，就是真的全部都布施给他了。 Jadi bahwa dalam kondisi yang kritis, yang genting seperti itu, adik yang paling kecil ini hatinya begitu mulia, dan pada waktu itu kedua kakaknya juga nggak di tempat, jadi hanya bisa dia sendiri yang lakukan. Maka kemudian karena sudah tekad,
dia danakan badannya itu kepada kedua ekor harimau yang sudah kelaparan. Macan ini laparnya sampai apa? Untuk makan gak bisa buka mulut. Berhari-hari gak makan, buka mulut pun gak ada tenaga. Sehingga si anak kecil ini punya hati yang begitu mulia. Mau kasih badan makan tapi dia gak ada tenaga untuk makan. Maka dia melukai tangannya sehingga darah yang menetes-netes itu diberi makan, diberi minum kepada kedua ekor harimau. Akhirnya harimau yang dapat tetesan darah itu mereka dapat semangat, bisa buka mulut. Maka anak yang paling kecil ini lalu dimakan. Makannya sampai habis, sisanya hanya darah dan onggokan tulang. Jadi badan dari anak kecil ini seluruhnya telah diberikan kepada kedua ekor macan. 那么，他布施了生命和身体，那一刻就是他的功德，来直接来去他的灵魂去了天堂。天堂里面有非常高的智慧的，可以过去和以后和看得到的这样的一个，就是一个非常伟大的一个，就是出生到，然后就是去天堂了。 Jadi bahwa dengan dana pemberian jiwa raga, dari niat baiknya berikut badannya itu semua diberikan dengan senang hati, dengan rela, maka kemudian terlahir di mana? Terlahir di satu alam dewa, alam yang menyenangkan, tapi punya kebijaksanaan yang luar biasa. 那么就是两个弟弟，他们两个过去看的时候呢，真的是弟弟所有生命不是给老虎。 他们两个非常的痛苦，弟弟布施了自己的身体给老虎，他们两个痛苦的，然后就是他们两个晕倒了，晕倒了一宿过来的时候，他们两个快回去的时候，路上碰到了父母亲，告诉父母亲。 小的孩子呢，他以及自己的身体不是给老虎了，弟弟已经没有了。那个时候，父母亲快点过去，不可能这个事儿。过去的时候，老虎的旁边所有孩子的血，看都是孩子的骨头和血，除了周围任何的没有。 父母就痛苦到，他们两个哭，两个就是打自己的心脏。那一刻，要崩溃的那个时候，天堂的，就是智慧的佛陀，看到了父母亲这么痛苦了，我得下来，一定要安慰他们，也这么样的想法。 Bahwa adik yang paling kecil ini dia dengan diam-diam mendanakan lalu akhirnya dia mati menjadi makanan dari kedua ekor macan atau harimau yang lapar. Kedua kakaknya itu begitu balik sampai ke tempat kejadian cari-cari rupanya baru menyadari adiknya telah berkorban supaya yang lain selamat. Sisanya itu kan tulang dan juga onggokan darah. Kedua kakaknya ini luar biasa sedih sampai pingsan. Begitu mereka siuman, lalu mereka mau sampaikan lapor kepada papa mamanya. Maka begitu ketemu di hutan itu sama papa mamanya, lapor hal kejadian itu, orang tuanya juga nggak percaya, mana mungkin. Akhirnya sampai ke tempat kejadian, papa mamanya melihat benar, sisanya hanya tulang dari ukuran anaknya itu, tulang yang masih kecil dan juga darah. Sehingga orang tuanya itu tidak bisa terima. Luar biasa sedih sehingga mereka memukul-mukul dadanya dalam kesedihan yang putus asa. Lalu anak kecil ini kan setelah mendanakan badannya, dia kan mati, lahir di alam surga, alam yang tinggi. Tapi punya kebijaksanaan yang besar sekali, yang luar biasa. Melihat keluarganya, papa mamanya dan juga kedua kakaknya begitu sedih. Dia tidak tega, dia harus turun lagi ke alam manusia untuk menghibur mereka. 所以，
天空一下来的时候，满街的彩虹。父母亲2个人，天空看起来，你是什么神仙？为什么来到这边？然后觉得不，你们2个听，我是你的孩子，我的生命，我的身体，我布施了给老虎了，这个福报了，我去天堂了，所以你们不要担心，我现在很好。那么就是父母亲，为什么你为老虎呢？就是布施，为所有众生呢这样的就是帮助和布施生命和自己的身体。你难道没有想我吗？你难道我们没有痛苦吗？然后就是给父母亲这样的告诉他。 bahwa karena yang telah menjadi dewa ini tidak tega, orang tuanya dan juga kedua kakaknya sedih seperti itu, maka turunlah dewa ini ke bumi, ke hutan tersebut. Tapi kejadiannya bahwa itu di hutan itu tiba-tiba dipenuhi cahaya yang terang, dipenuhi caihung itu rainbow, warna-warni pelangi. Sehingga orang tuanya melihat ada kejadian seperti ini adalah satu luar biasa. Lalu kelihatan seperti satu sosok dewa itu muncul. Anda dewa apa? Dari mana? Kenapa datang ke sini? Lalu dewa ini setelah sampai di depan mereka menjelaskan, duduk perkaranya sebetulnya, saya adalah anak yang paling kecil. Saya telah mendanakan jiwa raga dan juga badannya kepada 2 ekor harimau yang berbahaya. Mereka karena kelaparan. Lalu kemudian saya terlahir di alam dewa, alam yang menyenangkan. Oleh sebab itu, papa mama dan juga kakak-kakaknya jangan sedih. Karena saya lahir di tempat yang lebih senang dari manusia. Tapi orang tuanya ini bilang, walaupun demikian, niat bagus, perbuatan luar biasa. Tapi tahu nggak, nak, bahwa yang kamu lakukan itu bikin orang tua begini sedih, kehilangan 1 anak. 那么，神仙说，我们有生，也肯定有死，没有改变的生命、成才、命运，整个世界本来改变的东西是没有的，一定要改变的，这个是一个时间的问题。 但是这个改变的一定要好的方面去改变的话，我们是永远的幸福的。如果我们有生命非常的浪费的、没有价值的，如果这样做的话，是非常的可惜和遗憾的。所以你们不要伤心，你们得一定要相信因果，相信轮回。 那么这样的话，你们的永远的幸福。 Bahwa kemudian dewa ini menghibur orang tuanya, papa mamanya, bahwa jangan terlalu sedih. Kenapa? Bahwa ini adalah hukum alam. Di mana ada kelahiran, pasti satu hari kan menuju kematian. Bahwa harta kekayaan materi, nama besar, dan seterusnya, reputasi pun itu pasti akan mengalami perubahan. Sesuai dengan perjalanan hukum anicca. Dan bahwa dalam hidup kita nggak bisa hindari perubahan itu. Dan yang penting adalah perubahan itu harus membawa kita kebaikan. Kita mesti berubah di dalam cara yang baik sehingga begitulah kemajuan bisa dicapai. Kalau kita hidup dan mengalami perubahan tapi tidak menjadi apa-apa, berarti hidup kita akan menjadi sia-sia. Kita melewati waktu tidak melakukan kebajikan apa-apa. Yang begitu adalah satu tragedi menyedihkan. 然后，那个开始父母亲比较开心了，然后觉得孩子的骨灰放一个宝瓶，放了一个宝瓶里面，然后做一个塔放在里面。你的路，你的做法。 我们父母亲、亲人，所有的人，我们一定要发愿，一定要答应你，我们要跟着你去学习，一定我们要帮助所有的人，
那个时候呢，释迦牟尼度化一家人了。 Jadi kemudian setelah penjelasan dan juga terhibur sama dewa ini yang tadinya adalah anak kecilnya itu, maka papa mama ini bisa terima. Bisa terima, hatinya sudah lebih tenang, maka sisa darah dan juga tulang-tulang sisa dikumpulkan, masukkan dalam satu satu urn, satu tabung, lalu kemudian dibuatlah satu stupa kecil yang sederhana. Dan papa mamanya masih ada sisa dua anaknya ini, berempat itu sama-sama melakukan satu tekad bahwa tergugah dari kejadian, satu pengorbanan, satu jiwa yang begitu mulia dari anaknya ini, mereka bertekad, kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan mendatang pasti kita akan belajar semangat dari anak yang kecil ini. Semoga dia akan belajar dan juga akan menolong semua makhluk, sama seperti contoh yang dilakukan oleh anaknya. Maka begitulah kejadiannya bahwa si calon Buddha ini telah bisa membawa tekad kepada 4 orang dalam satu keluarga untuk menuju pembebasan. 那么这老后这2个是纯金阿那达和就是释迦牟尼2个去吃饭的时候救了2个头的人，出家了马上成佛的。这2个人是就是刚才那个不是自己的身体的这2个老后。 那个释迦牟尼，我终有一天我成佛的时候，一定我度他们成佛，度他们脱离这个轮回。所以这么长的关系和这么长的缘分了，所以他们2个达到阿罗汉。所以呢，释迦牟尼从来没有骗过话的。如果释迦牟尼骗话的话，他绝不可能成佛的。所以释迦牟尼明确的已经成佛了，成佛了的。 这个明确的，他没有去骗人了。没有骗人的话，他的故事里面的轮回的存在，2个老后变成2个人，2个人变成释迦牟尼的徒弟，变成脱离这个轮回，到阿罗汉。这个就是实实在在的道理。所以这个角度来讲的话，一个学佛的人一定得需要这个角度来可以就是能够相信因果的。 也唯一的证明。 Jadi kemudian dilanjutkan Sang Buddha jelaskan kepada Ananda muridnya ini bahwa kedua ekor harimau yang kelaparan yang kemudian dapat makanan badan dari satu anak kecil ini, 2 harimau itu sekarang ini adalah 2 maling yang tadi ditangkap yang mau dieksekusi. Dan karena waktu itu kan Sang Buddha sudah menjadi calon Buddha Bodhisattva, punya tekad untuk menolong semua makhluk. Selain menolong dia punya keluarga yang 4 orang tadi sudah bertekad menuju pembebasan, juga mau menolong membebaskan kedua ekor harimau tersebut. Sehingga kehidupan-kehidupan berikutnya bisa mencapai pembebasan. Maka kedua maling ini itu sebetulnya adalah 2 ekor harimau yang dalam berkapal-kapal yang lampau pernah ditolong oleh si anak kecil ini. Anak kecil itu adalah Buddha Sakyamuni di zaman kehidupan tersebut. Maka oleh sebab itu dijelaskan oleh Sang Buddha, 2 maling datang dari 2 ekor harimau di kehidupan yang dulu-dulu itu. Dan kedua maling ini kemudian setelah dia bertobat, mengikuti Sang Buddha menjadi murid sebagai biku, kemudian juga mencapai pencerahan. Jadi sesuai dengan tekadnya calon Buddha untuk bisa membebaskan mereka. Maka demikianlah bahwa calon Buddha itu dulu-dulunya pernah menyatakan satu tekad. Kalau ucapan saya ada yang tidak benar, maka saya tidak akan mencapai kebudaan. Maka kemudian telah mencapai kebudaan, berarti semua yang dijelaskan oleh Sang Buddha adalah benar adanya. Kalau tidak benar, ada yang kurang, pasti tidak akan mencapai kebudaan. 那么第2个故事是，然后就是一个山西的一个故事，一个凡人的故事。 Maka kisah yang berikutnya, kisah yang kedua, itu adalah kisah seorang yang biasa, ada di provinsi Shanxi. 中国山西那边挖煤矿的，煤矿里面的就是整个泥土垮下来了，死了很多人。其中一个他的感觉是，他没有死，可以那个
那头压住里面跑出来了，他跑出来了，然后觉得有个回家的感觉。Kejadian ini adalah Provinsi Shanxi itu provinsi yang sangat kaya, banyak tambang batu bara di sana. Satu hari, tambang batu bara itu terjadi satu bencana, dia kan mesti gali sampai dalam sekali di bawah tanah, lalu strukturnya itu roboh, banyak orang yang mati karena bencana tersebut. Tapi satu di antaranya, orang yang bekerja di tambang batu bara itu, dia merasa sepertinya dia masih hidup, belum benar-benar mati. Maka dia cari jalan, bisa keluar. Sampai di atas, lalu dia merasa luar biasa. 那么回家的时候呢，辛苦挖煤矿，到了家，他的太太也没有给他说话了。你辛苦了吗？什么都没有说，完全不理不睬。那么给孩子教育下去了，孩子也不理不睬，完全是没有给他说话，这样的一个状态。 Maka yang satu ini merasa dia masih hidup, merasa bisa selamat, dia bisa manjat sampai ke atas. Pertama adalah dia pulang, mau cari keluarganya. Begitu sampai di rumah, dia lihat ini istrinya, begitu senang. Tapi istrinya nggak ladenin dia. Kemudian dia cari kedua anaknya, anak kesayangannya. Dia panggil anaknya tidak ladenin dia juga. 那么就是他很伤心，就是家里 离开了，离开的时候呢，他自己有很熟悉的感觉。一个吹一下，一个路上一个门，一个家的门吹一下的时候呢，这个门一打开的时候呢，就是里面，然后就刚好生一个孩子。那一刻，然后就是他的自己的灵魂。 就是进入这个孩子的身上。 Maka di dalam keheranannya itu dia sangat sedih. Istri nggak jawab, anak-anaknya nggak ladenin dia. Akhirnya dia dengan putus asa tinggalin rumah itu. Sambil tinggalin rumah itu dengan berbagai perasaan berkecamuk, maka di jalan mau tinggalin rumah itu, dia ketok-ketok, dia pukul satu pintu orang lain, rumahnya orang lain, pintu itu melongo terbuka sedikit. Lalu dia melihat apa? Seorang ibu sedang dalam persalinan melahirkan satu baby, dan tiba-tiba orang ini masuk ke dalam keluarga itu, masuk ke dalam baby yang baru dilahirkan. 那么生下来了，那么就是剪肚脐的那个剪刀，去找的时候，大家都匆忙的做不到的时候，孩子说出来了，哪里有那个剪刀是那个挂上来了嘛？孩子已经说话了，大家都吓到了。 快点，这个孩子丢掉，这个是魔鬼来的。孩子说：“为什么突然我的手这么小？”大家都非常的可怕的状态。 Bahwa setelah masuk ke dalam tubuhnya baby yang baru dilahirkan itu, karena baby itu sudah keluar, maka mereka mulai tergopoh-gopoh. Ini bagaimana tali pusatnya itu plasentanya mau digunting, guntingnya di mana, pisaunya di mana. Pada waktu itulah anak ini mulai ngomong bahwa sudah waktunya mesti gunting ini tali pusat ini. Sehingga orang tuanya kaget bagaimana bayi itu bisa ngomong. Yang bayi juga kaget. Kok tangan saya tiba-tiba jadi tangan anak kecil begitu. Tadinya kan dia orang dewasa. 所以他说：“我不是魔鬼，我是一个孩子。”所以，然后就是。 我不是一个孩子，我是从遥远的过来，什么的家，什么样的地方过来的，所以你们的不要杀我，请求。 Keluarga itu begitu lihat anak ini bisa ngomong, mereka ketakutan. Ini jangan-jangan adalah demit atau siluman atau apapun yang mengerikan itu muncul. Kamu pergi, jangan di keluarga kita karena ketakutan, mau mengusir. Tapi anak itu bilang bahwa jangan takut. Anak Anda ini, yaitu saya sebagai anak di keluarga ini, sebetulnya saya adalah dari seseorang yang tadinya begini-begini. Dia jelaskan, saya adalah kepala rumah tangga di keluarga ini, punya istri, punya anak, semuanya dijelaskan. 刚好他们的家，然后就是一块，然后就是地，就是两个隔壁的地来，然后就是吵架来，
这个地的子的情况来去吵架。吵架的时候，这个地是我们的，这个子是我这个已经现在变成孩子了，他守了。如果这个孩子是我们家的话，这个我们的家的先生的话，肯定是他知道。这个孩子问他的时候呢，那个地皮的子是那个家里一个石头的下面卡住，也放在这边，告诉他了。回家看的时候呢，真正的就是这个地皮的子放在那边，大家都非常的期待了。变成我的一个老公，变成了一个孩子，就是实实在在的，全部的证明一切都有了。所以呢，从这个角度来讲的话，就是轮回人格那些是肯定是有的。Bahwa kemudian setelah dijelaskan maka bisa diterima oleh keluarga tersebut. Anak kelahiran ini adalah yang mungkin mantan tetangganya itu yang masuk. Mereka bisa terima. Kemudian ada satu hari terjadi satu konflik sengketa. Keluarga ini dengan keluarga di sebelahnya itu rebutin satu bidang tanah. Jadi keluarga ini bilang itu tanah milik saya. Tapi keluarga yang di situ bilang, tapi suratnya itu atas nama kita. Begitulah sengketa itu terjadi. Dan anak ini, kan dia tadinya memang di keluarga itu. Dia teringat kembali bahwa ada satu dokumen atau surat itu disimpan di bawah satu batu, ditutup oleh batu. Maka dia kasih tahu, coba ambil surat tersebut. Akhirnya dicari letaknya batu itu, diangkat, benar di situ ada surat. Maka kemudian itu seperti juga sertifikat, menunjukkan siapa pemiliknya. Maka masalah itu kemudian bisa menjadi selesai. Karena anak ini bisa jelasin seperti itu, maka penjelasan-penjelasan sebelumnya, dia datang dari keluarga ini, berarti benar juga. Maka dari situ kita bisa membuktikan, ini kejadian di zaman sekarang, bahwa tumimba lahir, mati dan kelahiran kembali, sesuatu yang memang niscaya, begitulah adanya. 那么这样的轮回的存在的话，那么就是幸福和不幸福开始就来了。那么有这样的轮回有的话，我们善有善报，恶有恶报。能够就是我们做什么，肯定是得什么的。 Jadi dari kejadian ini kita tahu bahwa adanya kehidupan, mati dan kelahiran kembali, maka ada juga faktor-faktor bahagia dan tidak bahagia kondisi hidup ini. Dan juga bahwa melakukan baik akan mendapatkan buah yang manis, bahagia, perbuatan yang buruk akan mendatangkan penderitaan atau buahnya pahit. Begitulah hukum sebab akibat, hukum alam yang bekerja. 那么这样的话，今天所有来到这边的人，同样的希望幸福。 Para bapak ibu semua yang hadir di sini, kita harapannya sama, mau jadi happy, hidup bahagia. 不希望痛苦，所以来这边听法的。 Kita semua tidak ingin hidupnya menderita. Oleh sebab itu, kita semua hadir di sini, belajar Dharma untuk bahagia. 那么这样的话，首先，永远的幸福的话，唯一的宗教呢，可以永远的幸福。没有宗教的话，你永远的幸福可能吗？绝不可能的。 Oleh sebab itu, semua orang berharap mau hidup bahagia. Apakah bisa selamanya bahagia? Maka kita mesti selalu berbuat yang sesuai supaya hasilnya bahagia. Kalau tanpa ajaran agama, mungkinkah orang bisa selalu sesuai dengan harapannya bahagia? Pasti tidak bisa. 非常可惜，我的时间太少了。而且呢，大家都今天来，大家都非常的关键的，听的是什么？能够宗教呢可以幸福的话，宗教的根本。 宗教的生命是什么呢？互相尊重，互相相处，互相帮助，互相体谅，互相学习，做一个一家的融合在一家，能够我们
真正的宗教就强大。为宗教的目标，永远的幸福是每一个人的身上100%会发生。我的生命力可以担保。阿弥陀佛。 Jadi bahwa kalau mengharapkan bisa hidup bahagia dan mau selamanya bahagia, maka kita belajar agama, belajar kebajikan, antara agama satu dengan yang lainnya, harusnya pertama adalah saling toleransi, kita saling menghormati, kita saling belajar, dan kita saling menolong, tolong-menolong. Dengan demikian maka kita menanam semua benih-benih kebajikan, benih berkah, satu bahagia disusul oleh bahagia yang berikutnya. Maka tujuan atau harapan untuk mencapai always happy, selalu bahagia, bisalah terwujud. Rinpoche akan menjamin dengan seluruh jiwa raganya bahwa kalau kita menanam benih-benih seperti itu, pasti kita bisa mencapai bahagia dan selamanya bahagia. Amin Hofo. Kami mengundang Yang Mulia Bapak Rinpoche dan Bapak Johan untuk tetap di panggung. Hadirin dan para undangan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah malam ini kita semua menyalakan lampu teratai kita bersama-sama. Setiap orang semua kita mau memberikan terang dalam kedamaian di malam hari ini. Dan dengan ketenangan ini kita akan dengarkan sebuah puisi yang akan dibacakan oleh Ibu Ramani Sujati. Jumba Bansoy Jawla Sorvanda Gonjar Toba Power Shengerlo Nature Thing Jonkams Jawre Duke Shilla Yalar Jumba Bansoy Jawla Sorvanda Gonjar Toba Power Shengerlo Tiwai kende yondav lamad Drame chugyo balal no sheni sato lemje yondarab zoni Urdurji changa kompam nyurtov shor Durji zo jevta jaban Ginda dimba shetav damba tarang kulnav jatam matam jorvar Tambayarani Bhadrashe Dalam Nakasika Sutta, Sang Buddha menjelaskan betapa sulitnya untuk terlahir kembali sebagai manusia. Ibaratkan debu di kuku sang Tathagata dibandingkan dengan debu yang terdapat di tanah. Demikianlah sangat sedikit jumlah orang yang dapat terlahir kembali ke alam manusia.
Bila dibandingkan dengan orang yang terlahir kembali ke alam neraka, alam binatang, alam setan, dan alam asura, setelah mereka meninggalkan alam manusia. Renungkanlah betapa beruntungnya kita telah terlahir kembali sebagai manusia. Bukankah kita merupakan sebagian dari debu di kuku Sang Tathagata? Adakah kita mensyukuri berkah ini? Patutkah kita membiarkan hidup ini berlalu begitu saja, setelah dengan susah payah kita memperolehnya? Mengapa kita terus terhanyut kesenangan dunia, gemar dan bangga melakukan yang salah, beranggap diri yang paling sempurna? Sadarilah, manusia hanyalah pengendara di punggung usianya, digulung ombak ketidaktahuan, keserakahan, kebencian. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun tanpa terasa. Nafas yang kita tarik dan hembuskan terus berjalan seiring waktu. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula usia telah berkurang. Umur yang tersisa hari ini sungguh tak ternilai harganya, karena esok mungkin tidak lagi jadi bagian dari diri kita. Kita masih dalam suasana yang tenang dan teduh. Kami mempersilakan Yang Mulia Pasang Rinpoche untuk meninggalkan tempat. Jika membiarkan diri diliputi ketidaktahuan, melewati hari tanpa adanya kebaikan dan kebajikan yang dilakukan, seperti sapi yang digiring ke kandang dikala senja telah tiba, begitu pula orang dungu digiring oleh waktu menuju kematian. Jangan beranggap diri masih muda.
Karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan berpikir badan masih sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Kami Oleh karena itu, mengundang Pandita Erlenus Chen, Ketua Walubi Kota Bergegaslah. Medan, Pandita Rudi Arjon, sudahilah mewakili Theravada, pertikaian, Pandita Prajanananda, mewakili Mahayanaya, Pandita Ridwan, tanggalkanlah mewakili kesombongan, Tantrayana, Pandita Suwarni Sentoso, hindari segala bentuk mewakili NSI, kejahatan, Pandita Sandi, mewakili tangkaslah Ikhwan Tao dalam menuju hal panggung. kebajikan. Rawatlah sila dan jalankan hidup yang berkesadaran. Latihlah diri menuju pembebasan. Mari terangi jalan ini demi perjalanan berikutnya. Kelak, tinggalkan jejak harum untuk dikenang bagi mereka yang kita tinggalkan.